Okey. Okey, minyak laju. Brake. Brake. Syah, brake ni mana satu Syah? Ni wiper. Tak tahu. Tak tahu. Alah. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam episod Enggear bersama Adi. Adi ni kalau dekat Enggear cerita dia tak habis daripada sejarah, benda-benda mitos, benda-benda pelik tapi benar. Itulah Adi. Kalau korang ada topik yang menarik, tulis kat komen, nanti Syasha baca. Syasha akan kemukakan kepada Adi dan Adi akan bawa kepada episod yang seterusnya. Dan hari ini Adi nak menceritakan tentang kereta konsep. Untuk pengetahuan korang, kereta konsep ni kebiasaannya menarik perhatian pengunjung-pengunjung auto show kan. Namun di atas faktor-faktor tertentu, kereta ni selalunya tak jadi. Disebabkan ekonomi ke, ataupun duit dah habis buat kereta konsep ke. Dah lah, tak nak cerita bebel panjang-panjang. Jom kita tengok 9 kereta konsep. Let's go! Yang pertama, Audi Avus. Audi Avus ni dikenalkan di Tokyo Motor Show pada tahun 1991 dan diinspirasikan oleh Auto Union Streamliner. Dan enjin dia menggunakan enjin W12 tak salah Adi. Dan kereta ni, panel dia masa dia nak buat kereta konsep tu, dia pakai aluminium body panel dan body panel tu diketuk pakai tangan, handmade sampai jadi bulat. Tapi disebabkan ekonomi tak berapa cantik pada tahun 1990-an, kereta ini telah dibunuh secara tidak sengaja. Dan sampai ke hari ini tak pernah timbul untuk pasaran dan rupa dia seakan-akan Audi R8. Nombor 2, Mercedes-Benz C112. Dibuai kemenangan dalam World Sports Car Championship dan 24 jam Le Mans, kereta ini telah dikenalkan ataupun dikenalkan pada tahun 1991 sebagai versi jalanan kepada jentera lumba Sauber C11. Rupa dia cantik lah. Adi tak berapa minat sebenarnya sebab pelik tau. Kalau korang tengok betul-betul kat belakang ni, dia punya side mirror orang side mirror taruh kat depan ataupun sehujung-hujungnya. Ini kat atas. Takkan kau nak bawa kereta tengok atas, kiri kanan, bahaya tu. Dah lah laju, betul tak? Ia dilengkapi dengan enjin 6.0 V12, ciri-ciri aerodinamik aktif dan pelbagai teknologi futuristik. Namun di sebalik projek ini dikatakan sudah tiada ketika ia diperkenalkan dan ia menjadi terlalu mahal untuk dibangunkan. Yile money. Seterusnya, Nissan IDX. Yang ini Adi suka sebab kereta ini diinspirasikan daripada Datsun 510 menggunakan RWD ataupun rear wheel drive dan digilai oleh geng-geng tuner kita satu dunia. Kereta ini merupakan salah satu kompetitor ataupun saingan untuk Hyundai Genesis ataupun Scion FRS ataupun Subaru BRZ ketika itu. Diperkenalkan di Tokyo Auto Show ataupun Tokyo Motor Show pada tahun 2013. Pada awalnya Nissan memang dah berjanji untuk menjadikan model produksi ini pada tahun 2015. Dah memang standby dah nak keluarkan dah kereta ini. Tapi syarikat itu mengambil keputusan untuk membatalkannya secara tiba-tiba. Ini kerana kos untuk membangunkan kereta platform pacuan roda belakang untuk model ini yang terhad seperti dikatakan terlalu tinggi. So maksudnya kereta ni masa diorang nak buat dah hype dah, kau-kau hype. Tapi kalau jual siapa nak beli, mahal sangat. So korang tengok je lah dalam gambar. Seterusnya, ini rare sikit, Yamaha OX99-11. Setahu saya lah, setahu Adi lah Yamaha ni dia dah keluarkan motor, dia dah keluarkan gitar, dah keluarkan piano. Ini supercar pula. Pernah diorang cerita nak buat supercar sebenarnya. Supercar ini konsep dia lahir dari perlimbatan Yamaha dalam sukan Formula 1 ketika itu pada tahun 1989. Dibangunkan dengan kerjasama antara Ypsilon, anak syarikat Yamaha yang berpangkalan di UK, IAD itu apa? International Affair Division, sebuah syarikat pemotoran British. Ia menggunakan enjin 3.5 liter V6 dan mempunyai badan yang diperbuat daripada aluminium. Ini macam Audi Avus tadilah. Akibat kekangan bajet dan juga kemerosotan ekonomi pada masa itu, indah kabur dari Eropah kan, tak boleh nak buat apa. Semua orang terkena pada masa tu. So, benda ni tak dapatlah dihasilkan. Hanya ada sekarang ni, kalau kau nak tengok pun dalam gambar, print confirm kat rumah. Dapat sebiji.
Seterusnya, Mitsubishi Concept RA. Okey, konsep RA ni diperkenalkan di Amerika Utara untuk International Auto Show dorang dekat sana lah, dan di New York pada tahun 2008. Kereta ini menggunakan enjin turbo diesel 2.2 liter, 16 valve Dodge dan juga menggunakan Mavic. Ini antara kereta macam sports car yang menggunakan turbo diesel lah ketika itu. Dan tidak lupa juga dipadankan dengan transmisi clutch berkembar SST dan juga sistem pacuan 4 roda. So rupanya kereta ni all wheel drive sebenarnya. Menariknya, panel badannya dibuat daripada resin plastik yang boleh dikitas semula. Tapi kalau korang tengok betul-betul dia punya bentuk kereta ni, depan dia memang betul-betul futuristik lah, dan belakang dia tu seolah-olah rupa dia macam Mitsubishi Eclipse. Memang patutlah kenapa dia ditunjukkan pertama kali di Amerika Utara, sebab dekat Amerika yang betul-betul famous sebenarnya dengan Mitsubishi Eclipse ni. Seterusnya, BMW NASCAR C2 diperkenalkan pada tahun 1992. Kereta konsep rekaan Ital design ini sangat-sangat luar biasa. Ia hadir dengan enjin 5.0 V12 dan menggunakan oleh 8 siri talaan Alpina. Apa benda ada tala pun aku tak tahu. Talaan. Ia sebenarnya dibangunkan sebagai pengganti kepada M1. Namun selepas kegagalan model itu, BMW dikatakan teragak-agak untuk menghasilkan satu lagi kereta sport yang berenjin tengah. Sebanyak 3 unit sahaja yang berjaya dibina sebelum projek ini dihentikan. Berkemungkinan besar 3 unit ni ada dekat tangan kolektor-kolektor dekat luar sana. Next, kita pergi ke Jepun pula. Kereta konsep yang bernama Dome Zero ataupun Domo Zero. Kereta ini adalah kereta sport yang berbentuk baji ataupun wedge. Ini merupakan rekaan Dome Co Limited ataupun Dome Corporation Limited yang membuat kemunculannya pada acara Geneva Motor Show 1978. Projek ini diilhamkan oleh Minoru Hayashi yang merancang untuk menjualnya kepada bilangan yang sangat-sangat terhad. Namun rekaannya tidak pernah diluluskan oleh badan-badan berkaitan untuk jualan di Jepun ataupun luar negara. Kereta ni tetap ada. Kalau korang tengok dekat dalam website, ada yang color merah, ada yang color silver. Tak tahulah sama ada dia buat dalam diam-diam hanya untuk disimpan sebagai koleksi sahaja, tak boleh bawa dekat luar pun. Okey, seterusnya Volkswagen W12 Nardo. Kesian tau, kereta-kereta yang macam daripada tahun 1997, 1991, contohnya macam Audi Avus tadi kan. Dia pun pakai enjin W12. Tapi enjin W12 ini hanya berjaya dihasilkan dan dipasarkan pada tahun 2001. Okey, kita sambung balik kat Volkswagen, okey. Dinamakan sepenelita ujian Nardo, Volkswagen W12 Nardo ni merupakan salah satu daripada 3 kereta konsep W12 yang dihasilkan pada tahun 1997 hingga 2001. Kan betul kan? Ia berenjin tengah dan dikuasakan oleh enjin W12 yang mempunyai sistem pacuan semua roda. Ia dibangunkan bagi membuktikan yang Volkswagen Group boleh menghasilkan supercar yang enjin berkapasiti tinggi dan tahan lasak. Tapi sayangnya kereta ni itu je lah. Kalau korang nak try bawa kereta ni juga boleh. Tak pasti sama ada yang version baru ni ada ke tidak, tapi dekat Gran Turismo 2, 3, 4 dan 5 yang game lah, yang main game ni kan, korang boleh try kereta ni. Tak tahulah kalau GT7 ni ada ke tidak. Kalau ada tu bolehlah main dekat PlayStation 5. Ada lebih ke PlayStation 5? Meh lah sini satu. Bukan itu saja. Untuk pengetahuan korang, kalau korang tengok lah Volkswagen W12 Nardo ni rupa dia sebiji macam Veyron kan. Disebabkan projek tu tak jadi, dia dilahirkan dengan brand yang baru dikenali sebagai Bugatti Veyron. Sebab rupa dia lebih kurang sama. Sebab Bugatti dengan Volkswagen duduk dalam satu company. Ketika tu lah, sebab diorang masih lagi bawah satu bumbung. Dan terakhir sekali, kereta ni betul-betul lah kalau kata dibuat memang cantik. Bugatti 16C Galibier. Pada tahun 2009, Bugatti memperkenalkan C16 Galibier, sebuah sedan 4 pintu. Bugatti 4 pintu tau. Pada awalnya dijangka mengambil alih tempat Veyron, tapi macam mana tah diorang ni? Yelah, biasalah kan, dah dapat satu idea, lepas tu datang pula satu idea. So diorang tengok idea yang ini, kita tak lari daripada konsep untuk keluarkan supercar, hypercar. So kita tolak tepi yang 4 pintu ni, kita lahirkan dengan Bugatti Chiron. Sebab itulah dia kena keluar. Tapi cuba korang bayangkan kalau Bugatti dapat buat kenderaan hypercar ataupun supercar yang ada 4 pintu. Banyak kat Malaysia ni, macam Lamborghini Urus lah, semua orang pakai. Tak tahu mana duit diorang dapat.
Okeylah, itu saja untuk kali ini. Maafkan saya, tangan saya selalu buat macam ni. Tak tahulah kenapa. Maybe lahir-lahir keluar macam ni kot. Okey, kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Jangan lupa, diulang sekali lagi, Syasha suka tengok komen-komen. Kalau korang ada idea yang bagus, topik-topik yang menarik, cerita-cerita mitos yang boleh dikongsikan, bawa datang sini. Nanti dia suruh Adi ceritakan dengan korang. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe, tekan butang like dan juga turn on notification tu so korang tahu video baru akan keluar daripada Endgear. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.